عمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لمؤلف رحمه الله تعالى ولمشايخنا ولأساتذنا ولوالدينا ولأجدادنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا وطير وكنا فاعلين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu berada di antara langit dan bumi. Sejak diciptakan, Allah tidak pernah melihatnya. Ketika hari kiamat, Dia berkata, ya Tuhanku, jadikanlah aku dekat pada wali-walimu pada hari ini. Allah berkata, diamlah engkau, wahai yang tidak berguna apa-apa. Sesungguhnya aku tidak merelakan engkau bagi mereka di dunia. Apakah aku akan merelakanmu bagi mereka di hari ini? Ini setengah daripada riwayat lagi menceritakan bagaimana keburukan dunia. Iaitulah dunia yang melalaikan, dunia yang sewajarnya ataupun yang menjadi kewajipan bagi kita kalau benar-benar kita ingin mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan segala amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita, maka hendaklah kita meninggalkan dunia yang melalaikan, dunia yang menyebabkan kita mensia-siakan masa dan umur kita. Jadi banyak daripada riwayat-riwayat hadis yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab ini menceritakan tentang keburukan dunia. Maka di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud dunia itu berada di antara langit dan bumi. Dunia ni antara langit dengan bumi. Inilah kita ni duduk antara langit dengan bumi ni. Maka lingkungan yang dinamakan dunia. Kemudian semenjak diciptakan, semenjak daripada langit diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak pernah melihatnya. Allah Taala tak pernah memandang kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, itu makhluk yang bernama dunia ni. Walaupun itu merupakan makhluk Allah, tetapi Allah Ta'ala tak memandang kepada dunia ni. Itu yang ada syarat lah. Syarat kata bahawasanya dunia ni sangat hina, dunia ni sangat lekeh, dunia ni sangat keji, sehingga Allah Ta'ala pun tak memandang kepada dunia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha kafiran syurbata ma'in." Ini menunjukkan bahawasanya tidak ada nilai yang dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi menyatakan, "Lau kanatid dunya," jikalau adalah dunia ni tazinu 'indallah, kalaulah dunia ini ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, janaha ba'udatin, setimbang sayap nyamuk. Kalaulah dunia ni ada juga kebaikan di sisi Allah Taala setimbang sayap nyamuk, mana sikit sangat. Kalau setara tu
ada nilaian di sisi Allah Ta'ala kebaikannya, ma saqa minha kafiran syurbata ma'i. Nescaya tidak memberi minumlah ia minha daripada dunia ini akan seorang kafir pun syurbata ma'in, walaupun dengan setegak air. Orang kafir tak akan dapat walaupun setitis air, setitik air, setegak air pun orang kafir tak akan dapat kalaulah dunia ini ada nilaiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang nilaian tu cuma setimbang sayap nyamuk saja kalau ada. Tapi kita melihat realiti tentang dunia hari ini, orang yang bukan Islam, mereka itu mendapat berbagai-bagai kekayaan, mendapat bukan sekadar setitis air saja, bukan hanya setegak air saja, hatta setengahnya sungai milik dia, ada setengahnya kolam milik dia, banyaknya air. Maksudnya diberikan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai kemewahan, berbagai-bagai kesenangan kepada orang bukan Islam, kepada orang kafir. Ini menunjukkan isyarat bahawasanya dunia ini tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu sebab itulah ketika mana diciptakan akan langit dan diciptakan akan dunia ni, maka Nabi SAW menyatakan semenjak diciptakan Allah tidak pernah melihat kepada dunia, tak pernah pandang kepada dunia. Ketika hari kiamat dia berkata, ketika berlakunya hari kiamat dia berkata, yakni dunia itu berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia itu merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perkataan dunia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia katanya, ya Tuhanku, yakni wahai Tuhanku. Ya Tuhanku, yakni wahai Tuhanku, jadikanlah aku dekat dengan wali-walimu pada hari ini. Mana minta supaya dia duduk dekat dengan wali-wali, dengan segala kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Minta supaya duduk berhampiran dengan segala kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Wali ni maksudnya kekasih-kekasih Allah lah. Minta Allah Ta'ala dekatkan. Allah berkata, yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, diam engkau. Tu Allah Ta'ala marah. Diam engkau, wahai yang tidak berguna apa-apa. Sesungguhnya aku tidak merelakan engkau bagi mereka di dunia. Aku tak merelakan kamu ni di dunia bagi mereka. Apakah aku akan merelakanmu bagi mereka pada hari ini? Semasa atas dunia dulu, masa hidup di atas dunia dulu, aku tak merelakan mereka itu bagi kamu. Yani aku tegah mereka itu daripada memandang kepada kamu, kerana setengah daripada perkara yang menghalang mereka itu daripada melakukan ibadat kepada aku, yakni kepada Allah ni, apa dia? Ialah salah satunya dunia. Dunialah yang memaut, dunialah yang memalingkan, dunialah yang sentiasa menipu daya siang dan malam, pagi dan petang. Sebab itulah kita sebagai hamba yang tahu tanggungjawab kita sebagai hamba, tetapi masih lagi kita ni tak mampu untuk melaksanakan segala tuntutan, segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab apa? Mesti ada suatu halangan, mesti ada satu perkara yang menyekat kita daripada kita mentaati perintah Allah Ta'ala. Bukan kita tahu tugasan kita sebagai hamba, ada benda yang wajib kita laksanakan, ada benda yang sunat kita laksanakan, tapi terkadang kita abaikan. Walaupun kita tahu benda tu benda yang wajib, kita abaikan. Walaupun kita tahu benda tu sunat, benda yang boleh menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita abaikan. Kita abaikan dengan sebab adanya sebab tertentu. Bukan kata saja-saja dah. Sebab apa? Sebab kita disibukkan. Kerana kesibukan kita dengan urusan-urusan keduniaan kita, maka sebahagian daripada kita meninggalkan perkara yang difardukan oleh Allah, perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalnya kita kata menuntut ilmu ni. Menuntut ilmu salah satu daripada perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, berdasarkan kepada banyak riwayat-riwayat hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk kita mengaji, untuk kita belajar, untuk kita duduk amali ilmu. Kita tahu benda itu wajib, tapi dalam masa yang sama masih lagi kita tak mampu untuk kita duduk pada setengah-setengah waktu daripada waktu yang mesti kita duduk. Sebab apa? Sebab kesibukan kita dengan dunia.
Dan kita tahu duduk dalam majlis ilmu ni menepati dengan kita duduk dan kebun syurga, Riyadul Jannah, disebut oleh Nabi sebagai Riyadul Jannah, taman-taman syurga, kebun-kebun syurga yang Allah Ta'ala segerakan di atas muka bumi ni. Kita tahu fadilat kelebihannya, tetapi kita disibukkan oleh urusan dunia kita sampai kita tak mampu ataupun tidak berkesempatan untuk duduk pada majlis-majlis seumpama ni. Maka inilah di antara benda yang merugikan kita, benda yang melalaikan kita, benda yang mesia-siakan kita. Maka sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita ni jaga kawal diri kita untuk kita tidak terpengaruh dengan dunia. Kerana itulah para awliya ilah, para wali-wali Allah, yang mereka itu bukan kata orang yang kehidupan susah tak dunia. Bukan mereka itu orang yang kita kata orang yang hina dina, kata orang miskin, apa kedan tidak. Sebagian besar daripada kalangan ahli-ahli sufi, sebagian besar daripada para awliya itu daripada orang yang mempunyai pangkat dunia yang tinggi, mempunyai harta yang banyak. Ada setengah sampai peringkat jadi raja. Seperti Ibrahim Ibn Adham rahimahullah ta'ala merupakan seorang raja, meninggalkan takhta, meninggalkan kerajaan semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kata orang biasa, orang kampung biasa dah. Orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki kesenangan dan memiliki segala kehebatan-kehebatan dunia, mereka itu sanggup meninggalkan. Sebab apa? Kerana semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka itu patuh sungguh, taat sungguh. Sebab mereka tahu jikalau mereka berada dalam dunia itu, maka mereka tak dapat menumpukan sepenuh perhatian mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau semayang pun semayanglah, tapi dalam hati itu berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai kecelaruan yang duduk dalam hati, duduk fikir waktu semayang, waktu berzikir, waktu baca Quran, waktu ni. Jadi tak tenang. Zahirnya kita buat ibadat, semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tetapi waktu hati tak tenang. Ceritalah kalau kita pergi Mekah misalnya, kita banyak urusan di kampung, di negeri kita ni banyak urusan. Kita ni orang besar juga, ada jawatan ataupun kita ni ada perniagaan-perniagaan yang kita tinggal seketika sebab kita melakukan ibadat haji umrah. Macam mana? Jadi serabu sama. Waktu tawaf kita teringat kampung, waktu kita sa'i kita ingat di kampung, waktu kita melontar di jamrah kita ingat di kampung. Tak sesah hati kita ni. Walaupun nampak zahir kita pergi Mekah, zahir kita tawaf di Kaabah, zahirnya kita takbir semayang di hadapan Kaabah, zahirnya kita bersa'i di antara Safa dan Marwah, zahirnya kita melontar di Mina, tetapi hati kita tu Allah Ta'ala juga yang mengetahui. Sibuknya hati kita. Tu sibuknya hati kita ketika mana kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah kalau kita sebenar-benar nak jadi kekasih Allah Ta'ala, bukan hanya kita berserah pada zahir saja, tetapi lebih pentinglah kita berserah jiwa dan raga kita, hati kita semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hilangkan keserabutan, hilangkan segala kecelaruan dalam hati kita. Kita kena hilangkan ataupun memutuskan segala hubungan-hubungan dalam hati kita, sebagaimana kita memutuskan hubungan dengan dunia luar pada kita melakukan ibadat secara zahir. Kita kan waktu semayang kita tutup telefon. Waktu itu semayang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat kita semayang tu, kita tutup telefon. Orang telefon pun tak boleh dah. Tetapi hati kita tutup tak? Tutup tak lain hati kita tu? Tak tutup. Sentiasa online sama, buka sama. Satulah hati lalai. Walaupun nampak zahir itu menghadap kiblat, tapi hati kita tak menghadap kepada kiblat. Mulut saja kata wajah tu wajhi alilladzi fataras samawati wal ardh. Wajah tu berhadaplah oleh aku. Wajahku, wajah tu wajhi alilladzi fataras samawati wal ardh. Berhadaplah oleh aku akan muka aku menghadap kepada arah yang mana arah kiblat kita menghadap kepada Allah. Tetapi hati kita tak menghadap kepada kiblat, tak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita ni lala semua. Buat ibadat lalai. Jadi sebab tu Allah Ta'ala marah kepada dunia ni. Sesungguhnya aku tidak merelakan engkau bagi mereka di dunia, apakah aku akan merelakanmu bagi mereka di hari ni? Adakah hari kiamat ni
Allah Ta'ala akan merelakan bagi mereka, sedangkan atas dunia Allah Ta'ala tak merelakan bagi mereka waliullah ni, segala kekasih-kekasih Allah. Maka tertegah mereka itu daripada mendapat habuan daripada dunia, sebab Allah Ta'ala menyediakan akan berbagai-bagai nikmat yang di sana di akhirat, iaitu dalam syurga itu, yang tidak ada langsung nikmat tu di atas dunia, tak ada. Sebesar-besar ataupun senikmat-nikmat barang yang di atas dunia ni tidak dapat diadukan, tak dapat kita nisbahkan dengan sekurang-kurang nikmat dalam syurga, tak ada. Tu mana nikmat syurga ni sedap sungguh, sehingga Nabi menyatakan sesuatu yang tak pernah kita lihat dengan mata kepala, sesuatu yang tak pernah kita dengar dengan telinga, sesuatu yang tak pernah terdetik dalam hati kita tentang nikmat yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga. Kita dengar nikmat tu, nikmat makan, nikmat minum, nikmat jalan, nikmat tu macam-macam. Tetapi kalau kita tak masuk lagi, kita tak merasai benar-benar bagaimana nikmat tu. Bila kita masuk sungguh baru tahu, oh gini sabar nikmat sungguh. Cuma kita sekarang cakap saja nikmat. Nikmat syurga kita bercakap je kan. Bukan kita rasai lagi, bukan kita kecap lagi. Sebab itulah kita ni tak sungguh mana. Kalau Tuhan beri sesaat ataupun seketika masuk surga sekejap je, barulah kita tahu, oh gini tara nikmat surga dengan nikmat dunia ni tak jauh sangat. Jauh sangat, tak boleh nak banding, tak ada nisbah. Tu nikmat surga. Maka begitulah Allah Ta'ala jaga sungguh para wali-wali dia, para kekasih-kekasih dia daripada jatuh hati mereka itu dalam dunia. Bila hati mereka tak terlekat dengan dunia, maka dengan secara automatiknya zahir mereka juga terlindung daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata dirawikan, yakni diriwayatkan dalam riwayat Adam alaihissalam ketika dia memakan syajarah, lantas perutnya mual, hendak mengeluarkan kotoran. Padahal makanan syurga tidak demikian, kecuali syajarah itu. Oleh kerana itu Allah melarangnya memakannya. Adam lalu mencari-cari sesuatu di syurga. Lalu Allah memerintahkan malaikat menanyainya, apakah yang kau inginkan? Adam menjawab, aku ingin buangkan kotoran dari perutku. Lalu dikatakan kepada malaikat, katakan kepadanya, manakah tempat yang patut untuk dibuang air di syurga Firdaus, di atas permaidani, di sungai atau di bawah syajarah? Pantaskah untuk itu? Sebaiknya engkau turun saja ke dunia. Tengok. Peristiwa yang berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam, satu hikmat. Ini satu hikmat yang besar yang berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam. Nak tunjuk kata hebatnya syurga ni. Siapa bekat, kalau orang masuk syurga makan minum tara mana banyak sekalipun, tak jadi macam gata dunia. Tak ada jadi mudarat, tak ada jadi sakit perut, tak ada mari penyakit macam-macam, tak ada dah. Makanlah setara mana banyak sekalipun kita nak makan kunyak semua daripada pagi sampai petang, daripada petang sampai ke pagi esok pula dah kunyak, tak ada mudarat, tak ada sakit perut, tak ada senak perut, tak ada apa sakit kepala, tak ada naik darah tinggi ke, tak ada kecil mani, tak ada dah tu. Dan kadang nikmat semua, tak ada jadi bucik perut ke, minum air banyak jadi bucik perut ke, ataupun jadi sooh ke, tak ada. Tak ada terik-berik, tak ada dah waktu tu. Nak kata sedapnya dalam nikmat, negeri nikmat. Tengok bagaimana kisah Nabi Adam. Sebab apa yang Allah Ta'ala di antaranya, Allah Ta'ala larang daripada Nabi Adam itu menghampiri akan syajarah. Maka setengah ulama mengatakan yang maksudkan dengan syajarah pokok kayu. Syajarah ni pokok kayu, ianya pokok khuldi. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannata, fakula minha haitsu syi'tuma, wa la taqraba hadhihi syajarah, fatakuna minaz zalimin. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta, diamlah olehmu, duduk diam. Diamilah oleh kamu, wa zawjuka, dan isteri kamu, yakni Hawa, al jannata, dalam syurga. Duduklah dengan aman damai, duduklah dengan tenang, duduklah dengan bersukaria, duduklah dengan kesenangan. Allah Ta'ala beri keizinan kebenaran kepada Nabi Adam dan Hawa isterinya. Tapi satu je,
yang Allah Ta'ala larang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fakula, makanlah oleh kamu kedua-dua, min haitsu syi'tuma, daripada mana barang yang nak makanlah. Nak makan apa dalam surga makanlah, nak makan buah apa dalam surga makanlah. Makan. Tapi satu je, wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan menghampiri oleh kedua kamu akan ini pokok. Tu ada sejenis pokok yang Allah Ta'ala satu je daripada segala nikmat-nikmat dalam syurga tu yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam AS, hanya satu saja perkara yang Allah Ta'ala tegah. Satu saja daripada perkara yang Allah Ta'ala tak benar sama sekali. Maka Allah Ta'ala kata, kalau sekiranya kamu hampiri, maknanya kamu makan. Fatakuna minaz zalimin, maka adalah kedua kamu untuk setengah daripada orang yang melakukan kezalim. Muaknya ke dirimu sendirilah. Kalau mungkin dekat yang ni kamu makan buah kayu ni, maka kedua-dua kamu ni buat nyaknya, buat zalim di atas diri kamu sendiri. Jadi Allah Ta'ala kata, aku beritahu dah kamu ni, jangan masuk kawasan ni, jangan hampir dengan tanaman ni. Ada garis panduan dah. Kita kata ada kain getang dah lah yang tak benar. No entry, tak boleh masuk. Tapi oleh kerana hikmat yang Allah Ta'ala jadikan untuk Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam daripada syurga ke dunia untuk menjadi khalifah, maka terjadilah sebagaimana kisah yang kita tahu, di mana digoda oleh syaitan. Syaitan mai goda. Lalu Allah Ta'ala cerita, fawaswasa lahumas syaitanu, maka telah mendatangkan waswas bagi keduanya, bagi Adam dan Hawa, asyaitanu, syaitan. Syaitan mari mari goda. Mula-mula mari goda kod Nabi Adam, tetapi tak termakan. Tu Nabi Adam buat tak layan je. Dia kenal dah ni. Apa itang ni? Apa itanan, apa kasin toga ni. Dia kenal ni. Tak payah layan lah. Jadi buat tak tahu je. Lalu pergi ke Hawa. Orang puan ni dia lembut sikit orang puan ni. Lepas tu kalau orang nak nak iklan barang jangan ikut orang lelaki. Juga kau. Jika dia orang lelaki. Kena pergi orang puan. Orang puan tak puan, pergi godek je. Ni barang molek ni tak ada ni. Saya mari sekali ni, lepas tu nak pergi jauh, bila pula mari tak tahu ni. Tu. Kita buat Allah. Ni barang ni hari ni macam saya beri ni. Hak pandai murah sekali hari ni. Tak aja beri lagi ke orang lain ni. Nak pergi ke moci tu orang. Kita putih mata dah. Putih mata hitam tak pun apa mana. Tu. Ada celong ke barang tu kena molek ni. Titik air liur, titik air hidung, titik air habis titik air lah. Berahi minat sangat ni. Jadi syaitan ni mari camping. Mari camping kepada Nabi Adam dan Hawa ni. Untuk mendatangkan waswas. Nak cerita maknanya sebab apa yang Allah Ta'ala larang sangat ni maka menghampiri buah khuldi ni. Menghampiri pokok ni, pokok khuldi, sebab apa? Siapa berikat hampir pun tak boleh dah, betul lagi makan. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, supaya nampaklah bagi keduanya barang yang tertutup daripada aurat keduanya. Akhirnya dengan sebab mereka ni mendengar akan nasihat waswas yang datang daripada iblis ni, lalu terbuka aurat. Allah Ta'ala pecah pakaian kemegahan, pakaian kemuliaan sebagai ahli syurga. Pecah habis sehingga terbuka aurat. Tu. Apa perkataan iblis kepada Nabi Adam dan Hawa ni yang menyebabkan jadi tertarik dengan pujuk rayu daripada iblis? Sebab iblis ni dia taruh dendam lah. Dia taruh dendam. Sebab sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan Adam ni, iblis ni maknanya dia tu bebas lah. Mana orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bebas. Setiap pintu langit tu ada nama geloran yang tertentu. Tu daripada pintu langit yang pertama sampai pintu langit yang ketujuh tu ada geloran, nama-nama khusus bagi dia. Anak kata hebatnya, langit pertama Datuk, langit yang kedua Tan Sri, langit yang ketiga Tung habis lah.
Ada belah kegelaran dia. Nak kata besarnya martabat iblis pada waktu tu. Kemudian lalu qala dan berkatalah iblis kepada Nabi Adam dan Hawa, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Katanya iblis kepada Nabi Adam dan Hawa, ma nahakuma, tidak menegahlah, tidak menegahkan akan kedua kamu, rabbukuma, oleh Tuhan kamu, Tuhan kedua kamu ni, yakni Allah Taala, tak menegah dia tu akan pokok ni, an hadhihi syajarah, daripada ini pokok, illa malaikan, sebab yang menegah Allah Taala daripada kamu berdua menghampiri pokok ni sebab apa? Illa an takuna malakaini, malaikat bahawa adalah kedua-dua kamu jadi malaikat. Maknanya kalau mu makan buah kayu ning, kalau mu dua-dua makan buah kayu ning, Allah Taala bimbang takut mu dua-dua jadi malaikat. Jadi kau tinggi ni malaikat ni, bila malaikat gak tak ada nafsu, tak ada tu, tak ada ni lah, semata buat ibadat lah. Jadi nampaknya kau tinggi martabatnya. Tu tak ada letih, tak ada penat, tak ada nak mengatuk, tak ada tidur, tak ada makan, tak ada minum, tak ada belaka, tak ada belaka ni. Bila jadi malaikat hebatlah. Tu. Dan wa au takuna minal khalidin, ataupun adalah kedua kamu ni setengah daripada mereka yang kekal dan neraka selama-lamanya tak keluar dah. Tu mana yang pujuk rayu daripada iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Mu tahu tak sebab apa Allah Taala tak benar sangat kamu ni makan buah khuldi ni? Sebab bimbang-bimbang lah, takut-takut ni mu jadi malaikat, ataupun takut bimbang-bimbang dengan sebab mu makan buah kayu ni mu akan kekal selama-lama dalam syurga. Tu. Lepas tu ketika mana Hawa ni pergi makan buah kayu tu, ketika mana Hawa pergi makan buah kayu tu, Adam asal tak makan lagi lah. Tu. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Hawa, sebab apa ni kamu makan ni, bukan dan merupakan larangan daripada Allah? Kata Hawa ni, yang saya ni yang terpedaya dengan iblis, sebab apa dia supah? Mana? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamahuma, dan bersumpahlah ia iblis tu akan kedua sumpah, wallahi wabillahi wa tallahi. Jadi Hawa tak sukalah kata orang hak sumpah dengan nama Allah, rupa-rupa ni cakap nabau. Tak suka selama ni rupa, maknanya hak pahalnya bila sumpah dengan nama Allah ni orang betul lah. Sungguh ti kita kalau sumpah dengan nama Allah pun kita percaya. Rekak bong. Zaman budak-budak kan, rekak bong, sampai siap dengan tangan-tangan, rekak bong. Percaya tak? Tu. Tak percaya. Kapis Serani pun, sampai kapis Serani, kapis Nasrani. Tu zaman dulu. Zaman dekat jahiliah dulu lah. Tu. Mana oni sumpah dengan nama Allah, wa qasamahuma, dan bersumpahlah ia iblis akan keduanya, wallahi wabillahi wa tallahi, ini sesungguhnya aku, katanya iblis, lakuma bagi kamu, laminan nasin, ialah setengah daripada orang yang tuju nasihat je. Mu nak pakar-pakar lah, tak pakar sudah. Aku cuma hari ni nasihat je. Tengok orang hok gitu lagu tu lah. Hamba mari berjualan ni, kalau tak beli rugilah, tak ada dah. Stok terakhir dah ni. Tu. Kayak gitu beli hok baru kayak gitu mahal lah, mahal. Tu, mahal sungguh. Kayak gitu mahal sungguh kita. Kita pun nak juga biarlah. Ni kena tipu semata. Kita ni tipu lama kita. Kita tengok setan. Iblis ni menipu daya akan Nabi Allah. Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi kemudian akhirnya mereka itu, yang ni Nabi Adam ni makan lah. Dua-dua ni makan. Makan akan syajarah. Maka situ khilaf ulama lah pada masalah adakah Nabi Adam tu buat maksiat ataupun tidak. Sebab Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni wajib kita kena pegang bahawa mereka tu maksum, terjaga daripada melakukan maksiat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Cuma khilaf beberapa kaum daripada ulama, setengah mengatakan bahawasanya waktu maksum dia tu masuk waktu mana? Adakah sebelum daripada menjadi nabi tu maksum dah, ataupun setelah daripada melantik jadi nabi tu maksum? Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa mereka terpelihara daripada melakukan kesalahan-kesilapan ni daripada awal lagi, daripada sebelum daripada mereka dilantik menjadi nabi dan rasul lagi. Jadi soalan kata zahir gak mereka melakukan maksiat lah, tetapi pada hakikatnya bukan namakan maksiat. Yang mana bukan tu kita kata mereka melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, tidak. Sebab mereka sama sekali terjaga, terpelihara daripada melakukan perkara tersebut. Tu. Sebab kemudian ada pendapat ulama mengatakan bahawasanya apa yang berlaku kepada Nabi Adam AS itu masih dikira maksum lagi. Walaupun mereka tu buat perkara yang ditegah. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan fa'akala minha fabadat lauma sawatuhuma wa tafika yakhsifani alaihima min warakil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa. Ada surah Taha, Allah Ta'ala menyatakan fa'akala, maka makanlah oleh keduanya Adam dan Hawa minha daripada itu pokok syajarah tu. Fabadat lahuma, maka terdedahlah bagi keduanya sawatuhuma akan aurat bagi keduanya, terdedah, terbuka. Mana Allah Ta'ala cabut pakaian-pakaian kemuliaan, pakaian-pakaian kebesaran ahli syurga tu Tuhan cabut sehingga mereka itu bertelanjang. Wa tafika wa yakhsifani, maka menutuplah akan aurat kedua tu alaihima di atas kedua min warakil jannah, daripada daun-daun syurga. Jadi daun-daun syurga mari tutup kemaluan ataupun menutup aurat bagi Nabi Adam dan Hawa. Lalu Allah Ta'ala menyatakan wa asa Adamu, dan telah asa ni maknanya buat maksiat lah Adamu oleh Nabi Adam rabbau akan tuannya faghawa, maka tersalah jalan ia. Mana dia buat sesuatu yang salah, tetapi ulama masih lagi tanggung kata bahawasanya walaupun perkara itu berlaku kepada Nabi Adam di atas rupa saja maksiat, tetapi pada hakikatnya bukan maksiat. Kita memandang kepada hikmat, lebih memandang kepada hikmat kejadian peristiwa itu kepada Nabi Adam, iaitu Allah Ta'ala nak turunkan Nabi Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Kemudian ada ulama yang jawab tentang masalah ni. Kita panggil istitrak sikit pada masalah ni, takut mari pegang kata Nabi Adam buat salah, Nabi Adam buat maksiat. Dah di mana maksumnya? Jadi hak usul akidah kita, hak asal akidah mesti pegang para nabi-nabi dan rasul-rasul itu mereka maksum. Maka apa yang berlaku kepada mereka itu orang panggil kena ada takwilan dia. Kena takwil. Jangan kita pakai secara zahir saja. Banyak berlaku kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, seperti mana kita kata berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Zahir kata Nabi Ibrahim ni cakap bohong lah. Ketika mana Namrud tanya, siapa yang mengerjakan, siapa yang buat dengan Tuhan-Tuhan kami ni? Tu yang menghancurkan patung berhala kami ni, siapa dia? Tanyanya Namrud kepada Nabi Allah Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim kata bal fa'alahum, bahkan yang melakukan, yang mengerjakan itu ialah daripada patung Hobson tu. Jadi seolah-olah Nabi Allah Ibrahim itu bercakap dusta. Maka itu juga ditanggung, bukan di atas rupa saja dusta, tetapi pada hakikat bukannya dusta, tapi orang panggil sirat tauriah. Itu di antara jawapan-jawapan daripada ulama. Jadi kita tengok di atas peristiwa Nabi Adam AS ini, sebahagian daripada ulama mengatakan apa yang berlaku itu tidak lagi dikira sebagai dosa, tetapi berlaku itu, satu jawapannya, baginda Nabi Adam AS makan tu dah keadaan terlupa. Makan dah keadaan terlupa, tak teringat. Maka lupa tu boleh mengangkatkan daripada dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Tengok, ni Allah Ta'ala juga cerita bahawasanya walaqad ahidna, dan sesungguhnya telah memesanglah oleh kami pesan ila Adam, kepada Nabi Adam, min qabl,
daripada sebelum tu. Mana Allah tak pesan dah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu menghampiri pokok ni. Tuhan pesan dah. Pesan pada Nabi Adam. Dan mungkin Nabi Adam ni manusia. Sumiyal insan likasratin nisyan. Dinamakan insan tu kerana banyak lupa, banyak lalai. Maka tiba-tiba bila Allah Ta'ala dah beri nasihat, Allah Ta'ala dah beri pesanan, fanasya, maka lupa ia. Nabi Adam lupa. Kata Allah Ta'ala tu larang makan pokok ni, dia lupa. Walam najid lahu azma, maka tidak menjadilah oleh kami baginya azman yang keazaman yang teguh. Bukan dia buat tu dengan sengaja dak. Apa yang berlaku tu dia terlupa. Tu satu jawapan daripada ulama berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada setengah ulama yang menjawab persoalan ni, dia kata bahawa Nabi Adam tu tersilap ijtihad. Dia silap ijtihad. Sebab orang yang silap ijtihad ni tak dianggap salah, tapi tak diberi pahala. Umpamanya dia ijtihad ataupun dia duk berpandangan Allah Taala larang tu pada satu jenis, satu pokok tu saja. Ingat ke pokok-pokok sajarah hak lain tu, mana pokok khuldi hak banyak-banyak lagi, tak apa. Ingat sepokok je yang larang oleh Allah Taala. Maka tersalah ijtihad juga, dianggap sesuatu yang tak salah. Ini di antara jawapan yang disebut ataupun yang ditanggung oleh para ulama-ulama kita lah. Jadi kesimpulan daripada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Adam ni, dia tu tak melakukan maksiat. Apa yang berlaku itu ditanggung, yang pertama di atas lupa, yang kedua ditanggung di atas terlupa, tersilap pada ijtihad dia. Tu. Habis. Jadi di sini Allah Taala nak cerita pula kisah ni. Nabi Adam lepas pada makan pokok kayu ni, apa yang terjadi? Dirawikan dalam riwayat Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam memakan syajarah tu lah, makan pokok kayu, yang ni buah daripada pokok kayu tu, lantas perutnya mual. Mana perut dia tu mari berona, perut dia mari molah. Mual ni mari molah, mari rasa senak perut lah, senak perut. Hendak mengeluarkan kotoran. Nak begok lah. Tu. Hak makan hak lain tu sedap-sedap macam kita lah. Kita ni orang organo ni makan kuah singgang kalau pergi luar makan sapedah pula, pedah sungguh. Tu mula jadi dak apa nak jadi mana perut kita. Jadi kalau orang hak jenis makan pedah dah tak apa. Dia mana perut dia beken dah. Perut dia tu memang tebal dah. Kita jenis makan hak jenis lembut-lembut ni, hak mani-mani, ada pedah sangat kau. Sekali-sekali kita makan pedah tu mari mulah dah dah. Mari panggil tak sesuai. Tu nak beli sesuatu kena 2-3 hari barulah dia balik, ataupun dia boleh serasi. Nak serasi tu makan masa juga. Jadi dah lama ni Nabi Adam makan sedap-sedap. Tiba-tiba makan buah ni, buah hak Tuhan larang. Maka jadi masalah lah. Jadi mual, jadi senak perut, jadi sakit perut. Lalu hendak mengeluarkan kotoran. Mana nak buang kotoran ni, mana nak berak lah. Tu nak berak lah. Tu dah syurga ketuk pun tak ada. Kan tanya dah syurga dia ketuk. Tu kau ketuk pun ketuk bau sedap. Bau harum. Macam aroma bau. Tu kita bau aroma ke? Aroma durian, aroma petai, aroma dia buah perau. Tu aroma juga kita. Tapi aroma kita ni siapa berekat senak tak. Bukan sedap ada senang. Jadi tak ada ketuk ke, kecing ke, tak ada sakit perut ke, senak perut ke, nak jeluak ke, makan, nak muntah, tak ada. Sedap sungguh dalam syurga ni. Makan sama makan tak berak. Makan. Katanya dah makanan tu jadi benda. Dah proses-proses jadi benda. Duduk dalam maidah kandung dalam kisaran makanan tu kan dia proses pengkhumusan kan, buang pula. Tu atas dunia. Tu kerja atas dunia tu. Atas dalam surga tak ada dah. Kerja tu Tuhan buang dah. Nyakit lagu tu Tuhan buang, tak ada dah. Tu. Padahal makanan surga tidak demikian. Kalau makan makanan surga tak jadi gitu. Makanlah apa-apa hak dalam syurga lazat, sedap belaka. Tak akan jadi mual, tak akan jadi senak perut, tak akan jadi sakit perut. Tapi makan pokok syajarah yang Tuhan larang ni sakit, jadi sakit. Kecuali syajarah tu je.
Oleh kerana itu Allah melarangnya memakan sebatu. Di antara hikmah Allah Ta'ala larang makan tu, sebab pokok tu jadi mudarat kalau pergi makan. Tu kan. Batulah kita atas dunia ni tengok anak cucu Nabi Adam ni gitulah. Ni orang panggil pengajaran yang kita dapati, banyak benda yang dihalalkan kita makan, tapi masih lagi kita nak makan makanan yang haram. Sebab apa? Kalau kata banyak benda haram daripada benda halal tu mana sabah juga. Benarnya banyak sangat benda yang harus. Orang panggil benda yang mubah. Tu. Sebab tu di sisi mazhab kita ni, selama mana tidak ada dalil di atas kata haram benda tu, maka hukum kata mubah, harus. Boleh je makan. Kok kayu mana hak kita lah, ataupun hak mubah, hak harus tu, hak orang jangan. Kan kita tengok dalam pagar rumah orang nampak sedap je, buah-buah kayu pergi panjat. Ada oleh hak tu. Hak tu hak milik orang. Jangan kata buah kayu, makanan-makanan yang ada di atas muka bumi ni, selama tidak ada nas yang menghukumkan haram, maka boleh je kita makan. Banyaknya makanan yang halal, banyaknya makanan yang bersih yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Tetapi ada sebahagian daripada kita ni tak minat benda halal ni, tak minat benda bersih, nak makan benda haram juga. Dalam banyak-banyak minuman, banyak minuman di atas muka bumi, macam-macam air, tapi orang setengahnya minum satu je Allah Ta'ala haram apa? Innamal khamru yata'agab. Hak ni haram ni. Tapi ramai hak jembur ni, ramai hak minat ni, hak diharamkan. Sening tu haram. Berapa tak mau minum air lain, banyak hak halal lagi. Tu. Nak pandai sifat manusia lagi tu. Tu. Jadi tengok, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala larang, sebab ada mudarat lah. Mudarat dia besar sangat. Begitulah dengan arak. Jangan kata, hamba ni minum arak dah apa, pasal dak aja mabuk minum arak. Tu kita menghalalkan benda haram, tak boleh. Bukan nanti mabuk tak mabuk, diri arak tu haram dah. Tu kullu ma'iin muskirin, tiap-tiap benda cair yang memabukkan haram, hukum kata haram. Tak kira lah kita minum setegak ke minum setitik ke, tak atas lidah kita mabuk tak mabuk, tu tak kira. Tetap hukum kata haram secara mutlak. Tu. Kemudian dikatanya Adam lalu mencari-cari sesuatu di syurga. Jadi Adam ni keluh kesah, dia sakit perut ni. Tak rajin lagi sakit perut, tak rajin lagi senak perut, dia cari, dia musim dan surga dia cari. Cari tempat lah. Orang panggil nak cari Baitul Khanaq, nak cari tandas. Tempat nak buang najis ni. Kat mana tadak ni? Cari tahu tu, cari tahu ni. Gimari nak tanya orang, tak ada orang. Cari tu duk masjid, dak pusing keliling, dak jumpa cari tandas. Kalau orang mari, orang baru-baru mari, tak jumpa lagi tandas. Dah muka tandas duduk dalam tanah. Tandas hak lelaki duduk muslimin duduk dalam tanah ni. Payah kau cari. Pusing itu, pusing dah ni. Lah sekali cari tepi pagar, tak tahu. Tu. Cari tepi pagar, tengok setengah-setengah masjid kan. Setengah masjid, Allah jauhnya tandas. Jauhnya tandas. Kena orang hak jenis penyakit. Hak kecing tak butuh apa silsil bau ni, hak kecing sokmong, Allah payah nyanya dia. Kalau dah kecing kat ambil wudu itu dah tahan. Tak kira dah orang nak marah ke, orang nak kata apa, tak kira dah tahan sangat. Dah cari jamban payah. Payah duduk jauh, misalnya jamban duduk jauh sangat. Tu. Jadi kita kena buat moleklah tepat kalau nak buat masjid surau ni, biar bertepatan bersesuaian, jangan terlalu jauh dengan jemaah. Lalu bila Nabi Adam duk pusing duk cari ni, lalu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat menanyi. Allah Ta'ala suruh malaikat tanya. Gidak tanya ni, bapa ni? Walah Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah Ta'ala tahu dah tu. Dia kata Allah Ta'ala tak tahu lagi. Allah Ta'ala duk mikir ni, apa Adam ni? Pergi mari. Dah Allah Ta'ala Maha mengetahui. Apa yang engkau inginkan? Lalu malaikat kita tanya kepada Nabi Adam, Adam, mu nak apa dia? Duk cari, duk nampak musim ligak je gemari ni. Adam menjawab, aku ingin buangkan kotoran daripada perutku. Aku nak buang ni. Sakit perut sangat ni. Aku nak berak dah ni. Nak berak lele-lele dah ni. Tu. Lalu dikatakan kepada malaikat. Lalu malaikat ni pergi cerita kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Adam ni sakit perut. Nak buang najis, kekotoran yang ada dalam perut dia ni. Lalu Allah Ta'ala perintah kepada malaikat tu rayak kepada
malaikat kepada Nabi Adam. Lalu malaikat itu pergi jumpa dengan Nabi Adam. Lalu dikatakan kepada malaikat, katakan kepadanya, yakni daripada pihak Allah Taala kata kepada malaikat, katakan kepada Adam, manakah tempat yang patut untuk buang air di syurga Firdaus ni? Mana tempat yang tak ada tempat dalam syurga Firdaus ni, tempat untuk buang najis kotoran tak ada. Baru orang masuk syurga ni tak ada dah. Penyakit kecing berak tak ada dah. Hilang belaka dah atas dunia ni bukan main. Panak kecing, panak kecing, panak berak, panak berak. Tu. Padahal penuh jambar tu dengan kecing dia, dengan tahi dia je. Tu. Jadi tak ada dalam syurga, tak ada penyakit, tak ada. Mana nak dah kalau nak berak mana? Di atas permaidani, di dalam sungai atau di bawah sajarah. Nak berak mana? Pantaskah untuk itu, mana patutkah nak buang najis di situ? Di bawah pokok dalam surga, di dalam sungai dalam surga, di atas permaidani dalam surga. Patutkah nak pergi buang ataupun nak berak di situ? Kita kata dalam masjid lah, dalam masjid. Nak berak dak lalu kan nak berak atas kapek dalam masjid ni. Tu. Ataupun kita kata tepi-tepi kolah nak pergi berak situ. Sesuai ke tak? Tak sesuai. Ataupun bawah pokok dalam kawasan masjid. Nampak pokok melek je, kita pergi berbaja sekarang pergi berbaja, pergi tungging situ. Sabar tak? Tak boleh, tak sabar. Tu atas dunia pun dalam kawasan masjid haram tak boleh. Tak boleh dalam masjid ataupun di tempat ambil air semayang ataupun di tepi kolah ataupun di tepi pokok-pokok bunga misalnya. Rasa ke nak berak situ boleh tak? Tak boleh. Apatah lagi dah syurga. Sebaiknya engkau turun saja ke dunia. Tu. Mana nak kata hakikat dunia ni tempat yang kotor. Mana selayaknya dunia tempat untuk kita buang benda kotor. Mana tengok Nabi Adam, tempat layak untuk dia buang najis dia mana atas dunia. Dan syurga tak layak. Ana kata hinanya dunia, buruknya dunia pada hakikat. Tu. Maka sebab itulah kita kena sentiasa berhati-hati, jangan terikut dengan ahli-ahli dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat dikumpulkan beberapa kaum. Pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan beberapa kaum. Amal mereka sebesar gunung Tuhamah. Satu gunung di Mekah lah. Satu gunung besar. Nabi buat perumpamaan, amal mereka itu, amalan yang mereka itu lakukan sebesar gunung Tuhamah, besarnya. Mana gunung Tuhamah ni kalau duduk dalam neraca timbangan kau berat lah. Berat gunung suti. Tu kalau kita kalau bukit besar suti tu, amal kita tu sebesar bukit besar tu, rasa banyak dah tu. Tu amalan kita tu, kalau pahala amalan kita banyak tu, banyak dah rasa. Dari segi pandangan zahir lah. Kemudian namun mereka diperintahkan masuk neraka. Tengok di akhirat tu, walaupun amalan mereka banyak sebesar gunung Tuhamah, tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan mereka itu masuk neraka juga. Sebab apa ni? Mereka bertanya, yakni para sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat bila dengar cerita Nabi ni, orang yang buat amal sebesar bukit gunung Tuhamah tu masih lagi dihalau masuk neraka, bagaimana ni? Sebab apa ni? Penyakit apa yang dialami sampai mereka kena masuk neraka lagi ni? Dah amal dah banyak dah kiranya. Mereka bertanya ni, mereka tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah mereka semayang? Mereka tu semayang ke tak tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda benar. Mana apakah, yakni bukankah mereka tu semayang? Apakah maksudnya? Bukankah mereka tu semayang di atas dunia? Batu ya Allah Ta'ala beri pahala tu macam ke bukit sebesar gunung Tuhamah tu. Sebab mereka semayang, mereka puasa. Tu. Rasulullah berkata, yang jawab, benar, mereka solat. Dia semayang tak butuh, semayang fardu, semayang sunat lagi, macam-macam semayang. Puasa, puasa fardu, puasa sunat. Bahkan bangun malam untuk beribadat.
Lepas tu bangun tengah-tengah malam pula, duk berzikir, duk baca Quran, duk berselawat, macam-macam amal dia buat pada tengah-tengah malam. Tetapi apabila terlihat dunia, lantas mereka terpaut padanya. Tengok, dengan sebab dia terpaut hati dengan dunia, akhirnya Allah Ta'ala halau mereka itu ke dalam neraka, na'udzubillah. Walaupun dengan amal yang banyak sekalipun. Maka sebab itulah jangan kita mudah terpengaruh, hanya mudah kita terikut dengan dunia yang terlalu banyak melalaikan kita. Sebagaimana katanya syair. Syair kata, da'il hirsa ala dunya wa fil aishi fala tutma. Da'il hirsa ala dunya. Buangkanlah kerakusan terhadap dunia. Buang sifat kerakusan kita kepada dunia, kena buang. Loba kita, tahu loba kita kepada dunia tak cukup sama. Kalau kita ngadak ke dunia memang tak cukup sama. Tak cukup sama. Tu Wasa tak cukup je, wasa kono je. Kalau orang nega ni, kalau hari ni dapat ni, esok rasa nak, kalau boleh sikit lagi. Lepas tu dapat sekian, nak sikit lagi, lama-lama habis masa kita gitu je. Misalnya kita waktu jadual kita tu kita buka pukul 8 sampai pukul 12 misalnya. Lepas tu zuhur nak pergi sembahyang tu. Lepas tu nampak kalau out sikit lagi rasa boleh untung sikit lagi. Kalau akhirnya sampai pukul 5 petang. Lepas 5 petang tu kalau out lagi ni boleh lagi akhirnya sampai pukul 12 malam. Tu asalnya sekejap je. Tengok dia kau tarik. Jadi kau sedap sama, kau sedia sama. Tu jangan main dengan dunia ni. Tu mainan dunia ni sangat-sangat menipu daya. Orang yang berpengalaman daripada kita tu, dia lebih berhati-hati lagi. Para aulia-aulia ilah ni, setengah daripada mereka tu semua jadi ahli ibadat tu lagu mana mereka tu terlibat dengan dunia. Jadi sebab itulah mereka tu tahu pengalaman tipu daya dunia. Kita ni kena ikut cara mereka. Pengalaman mereka tu yang tertipu dengan dunia. Dah sonok tu lah. Dia orang tu kuat ibadat, nak banding kita masih lagi tertipu dengan dunia. Apa tahu lagi kita ni? Ibadat dah sikit, ibadat dah kurang, ibadat dah banyak cacat cela pula. Kita rasa kita lebih hebat daripada dulu. Oh jauh. Jangan. Jadi sebab tu katanya setengah daripada pepatah Arab kata da'il hirsa ani dunia, tinggallah olehmu akan kelobaan, kerakusan daripada dunia. Wa fil aishi fala tatma. Janganlah kamu tamak kepada kehidupan. Dan pada kehidupan jangan kita tamak sangat. Kita nak cari kehidupan kita 100% yang senang, memang payahlah. Tu. Sebab apa? Sebab kita terpengaruh. Banyak kita terpengaruh. Mengaruh kita. Cari kita tengok orang yang minat satu benda, misal minat telefon. Orang hok minat telefon. Padahal telefon ni kalau ada hok biasa pun apa dah, boleh dah. Hok jenis internet biasa tu ada dah, boleh dah, boleh dah. Tapi bila tu bit model baru, susah hati dah lah. Bahasa nak. Hok jenis turut turut model. Pakai 3-4 bulan hok baru. Lepas tu ada tu bit model baru pula. Tukar pula. Tak sudah. Hijab tu baru tu. Al-Funun Junun ni dah. Al-Junun Funun ni. Gila ni ada 99 jenis gila. Hak jenis gila aku ni. Meraih dia. Bayi tukar model. Lepas tukar. Tu bit hak baru. Hak latest sama. Hak dia kalau telefon latest sama. Tu. Tu baru tu. Hak menyakit ni lain. Hak jenis hak beraih ke pakaian. Pakaian bertambah-tambah dah. Bergabak-gabak dah. Tapi jangan tengok pakaian baru je. Ada muka ni mudah kain sikit. Dalam internet ada. Iklan tu banyak. Dulu payah kena mari jalan bandar, kena gaung dulu, kena masuk kedai tu, tubik kedai tu dulu nak tengok model-model baru. Ni tak payah ni, tarik je. Model baru, jubah, model baru, tudung, model baru ni. Tu berketat-ketat tubik, tata tubik. Lepas tu harga promosi, semua harga promosi. Harga promosi ni 2 hari lagi. Kita selang elok 2 hari lagi. Kayak gini berat ni balik agak saya lagi. Macam ke nak putus nafas dah. Noknya. Tu. Kalau ada oleh ke Allah menyesalnya. Bukan tangan duk atas dahi duk atas tangan. Kalau ada oleh.
Tangan tu atas dahi ni tak besar mana masalah. Besar juga tapi tak besar mana. Tapi kalau dahi duduk atas tangan tu masalah. Selalu berat tu nerak je. Dahi duduk atas tangan. Ni nak kata beratnya. Tu hak jenis penyakit lagu tu macam-macam penyakit. Ya. Hak berai ke lasih je berai lasih. Tengok lasih pa tengok pakai kain hak model baru. Harga pula murah. Hak ni hak 3 lapis, hak ni hak 5 lapis. Macam ke kain kapan dah. Tu hak 5 lapis. Hak tu hak nak cari macam ke kain kapan dah. Patut kena hak 5 lapis tu kapan dengan tuan-tuan lah dah. Beli kain lasih tu kapan dengan tuan-tuan. Ni nak ikut model ni. Sebab tu kata dunia ni kau tarik. Jarang dia halus je. Dia tak ada jangan rasa halus je. Air mari bila cocok dah hati, sejuk je berasa. Tu rasa sejuk je. Tu. Jadi kena beringat. Jangan mana yang kita nak cari sangat kesenangan. Wa fil aishi dan pada kehidupan wala tatma. Jangan kamu tamak dengan kehidupan. Mana hidup kita sekadar sudahlah, sekadar hajar kita. Kalulah tu tengok Nabi cerita dah kan. Harta ni kalau diberi, tengok orang kafir diberi kesenangan, maka masa sekejap je. Mana? Kalau masa dia 60 tahun, 60 tahun tu kegi akhirat tak ada habuan dah. Kita ni walaupun susah sekejap, walaupun kita rasa letih sekejap buat ibadat, sekejap ni 60 tahun, lepas tu di akhirat kita akan senang berpanjangan dengan tidak ada kesudahan. Bukan kata 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Tak. Khalidina fiha abada, kekal dalam syurga tu selama-lama. Tengok bayaran daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kepenatan keletihan kita di atas dunia. Tu. Tetapi oleh kerana kita terikut dengan gaya kehidupan orang senang, gaya kehidupan orang kafir, maka sebab itulah kita terperdaya. Bila kita terperdaya, maka tu yang menyebabkan saru hati kita. Jadi celaru hati kita. Tu. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati. Lalu dia kata wala tajma' minal mali, dan jangan kamu himpunkan daripada harta, jangan banyak sangat. Apa hipung pah. Apa tambung pas peti 2 peti 3 peti 4 peti tu tambung. Tu duk kupur tu, duk kupur harta. Jaga kupur steng dah pas sealbum dah apa tu. Ni kupur harta. Lepas setang. Lepas seperti ada kupur. Jadi orang ni tak cukup lama ni. Tak cukup sama. Ada seperti nak seperti lagi. Ada seperti nak seperti lagi. Dia kau banyak nak. Fama tadri liman yajma', maka tidak mengetahuilah bagi kau bagi siapa yang kita himpun tu untuk siapa. Mana benda ni bila kita mati tak ada lah. Orang dah tanam dengan peti-peti mah kita, dengan peti-peti duit kau ada orang tanam. Kau tanam mesti ada orang gali. Orang gali, orang hok tukar tanam kita tu diperhati. Duk belah oleh kepala peti. Sekarang tengok buka dah mayat. Buka dah mayat. Atau buka dah kubur tu. Orang curi dah. Tak ada. Hak berinya selas pinggang je, selas pinggang. Nak pakai mewah pun tak boleh. Tengok dalam bab fiqh cara masalah. Beri pakaian kain kapan ni. Kain kapan ni kain yang harus kita gunakan untuk mengkafan mayat ialah pakaian yang harus ketika hidup dia. Kalau pakaian itu haram, ketika hidup haram juga dipakai. Misalnya kita kata kita orang lelaki, ketika hidup ni haram kita pakai pakaian sutera. Ketika mati boleh tak? Dah dia ni orang besar, dia ni orang debel, dia ni orang banyak harta, dia ni orang kaya raya. Kita nak tu sikit, kita carilah kain sutera hak mahal-mahal sikit. Kita balut mayat dia. Boleh tak? Haram. Hukum kata haram juga. Ana kata tu hak balut tubuh kita tu kain kaki je. 2,5 meter tu je. Hak yang kita harta bertambung-tambung. Kita ni harta banyak. Kita ni tanah air jenuh. Tinggal belaka tu. Tinggal belaka tu. Tak ada benda lah. Jadi kita tolong sibuk himpun untuk orang lain. Maka orang tu ketika dah kita mati, makin-makin pakat rebut saka belaka. Maka ketika tu lagu mana kita? Lagu mana keadaan kita? Hak ingat dah apa dah, tapi kebanyakan tak ingat ke kita.
Ada boleh masing-masing kau duduk mewah, kita aku sembang. Duduk masih duduk siang malam duduk kumpul, siapa lupa tanggungjawab kita, lupa kewajipan kita, boleh ke anak bini kita gak? Tu habis je. Ada orang buat mewah. Jadi dia ingat dah ke kita. Kalau dia ingat boleh tahu kita dah ayah tinggal tu banyak ni, kita buat masjid asuti atas nama sempena ayah kita jadi amal jadi ayah ataupun buat tu buat ni. Tu payahlah nak cari setara tu. Banyakkan dah boleh tu, dah mati ayah, dah mati mak kaya, ayah kaya kau balah dah. Perang dah. Bukan perang saudara, perang dunia. Tu perang dunia. Perang saudara boleh tahu lagi. Ada waktu ataupun ada masa lagi untuk dia berbaik. Kalau perang dunia gak acul lebur lah. Hak ni nuklear, hak ni pakai nuklear belaka gak acul lebur. Tu. Jadi lalu dikata fa innar rizqa maqumun, bahawa rezeki itu telah ditentukan. Rezeki ini telah ditentukan oleh Allah Taala. Wa su'az zanni la yanfa', dan buruk sangka kita tu tak manfaat. Jangan kita buruk sangka dengan Allah Taala. Dah Allah Taala janji dah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu pun daripada benda yang melata di atas muka bumi ini melainkan kesanggupan rezeki itu di atas Allah. Allah Taala sangguplah rezeki. Maka carilah sekadar saja. Sekadar orang panggil untuk kita, sekadar hajat kita, untuk melepaskan nafkah yang wajib atas diri kita, dan di atas ahli keluarga kita. Sekadar tu sudahlah. Patut lain tu masa kita gunakan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita duk suka ada suka yang tak baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fakirun kullu zi harsin. Fakirun, bermula orang fakir ni, orang sangat-sangat berhajat ni, dia kata kullu zi harsin, ialah tiap-tiap yang punya kelobaan. Mana orang yang loba ni tetap dia akan miskin. Walau harta dia banyak sekalipun, tetapi hati dia sentiasa miskin. Betul tak? Orang tu walaupun harta banyak, tapi hati dia tetap dia miskin. Nak sama, dah cukup sama. Tanah air banyak dah. Rumah sewa banyak dah. Benda lagi. Tapi rasa dah cukup sama. Siapa nak ambil lagi tanah orang, siapa nak tipu lagi orang, siapa nak buat nyanyi lagi orang, siapa nak buat zalim. Sebab apa? Tuhan jadikan dalam hati dia tu fakir. Fakir dalam hati, walaupun harta keliling pinggang lah, banyak dah tu. Kapal di laut. Mana? Kapal di laut. Asal darat mana? Gudang darat banyak je. Gudang darat asal mana? Garang di laut. Mana banyak harta dia tu. So kata hak dia belaka. Tapi Tuhan campurkan dalam hati dia tu ketidakcukupan. Fakir dah hati dia. Oh ni hak takut ni. Tak. Siapa backup? Lupa tanggungjawab sebagai hamba. Tu na'udzubillah, kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ghaniyun kullu man yaqna. Dan kekayaan tu ialah tiap-tiap mereka yang mencukup, yang ni berpada. Orang yang walaupun miskin pada zahirnya, tetapi Allah Taala campurkan dalam hati dia tu, iaitulah qanaah, memadai dengan apa yang ada, mencukupi dengan apa yang ada. Khani orang kaya. Laisal ghina, Nabi sabda, laisal ghina an kasratil araq, bukanlah kaya itu dengan sebab banyak harta, tetapi walakinnal ghina, tetapi kaya itu ghina nafsi, ialah kaya hati. Bila kaya hati bersifat dengan sifat qanaah, tak ada apa dah. Tak apa dah, kita ada kereta lagu ni pun tak apa dah, boleh jalan dah. Lepas tu kalau hujan tak basah dah, kalau panas pun aircon pun ada, tak apa dah. Biar nampak buruk, nampak lagu-lagu mana sikit pun tak apalah. Ada orang nampak nak cari hak kilat semua, nak cari hak apa nama ni, hak besar semua, nak cari hak sedap semua tu. Sedap-sedap cara mana sangat. Tu sedap-sedap apa kalau kita driver tak kena bawa juga. Bukan kata beli kereta mahal, lepas tu masuk gear tidur. Nak pergi mana? Nak pergi kereta baru je, tengah tidur engkau. Tu tengah tidur. Tidur. Kaki duduk silang kaki atas kaki, lepas tu kita driver tidur. Kalau sedap cara tu sedap, boleh tahan juga. Sedap sungguh. Ibu sendiri. Pergi mana-mana.
Hak canggih kan, boleh set, boleh pergi mana-mana. So, agak ke? Hei, dak agak kita. Dak agak. Kan iwak lajar je. Duduk laju pula. Lepas tu duduk belakang lori, duduk sogor belakang lori molek. Kita tengah tidur. Innalillah, kejut-kejut. Mana? Dah kubur. Tu. Mewah setara mana? Hak sedap. Mewah setara tu je. Sama je. Tu. Makanan sedap setara mana pun kalau tekak dah sedap dia adil kau. Makanan yang paling sedap sekali. Tapi tekak kita tekak yang bermasalah. Demam ke, sesemua ke, makan warilah makanan benda-benda tak ambo dak lalu. Tu. Dan mari dak lalu kau tak ada. Tapi kalau tekak kita lalu walaupun makanan tu roti kering je, cicah dengan air kopi. Allah sedapnya. Roti kering, roti keras. Zaman budak-budak dulu roti keras cengat seluk. Perang makan Allah sedapnya. Dengan air kopi dengan air kopi Allah sedap pagi-pagi. Tu. Ubi kayu makan dengan cicahnya. Allah sedapnya. Tu. Payah-payah lah ke. Jering dengan nyo Allah sedap dulu. Hanya jering dengan nyo kan Allah sedap makan dengan kopi. Kopi ya. Obat ni Allah sedap. Ada dah. Sebab apa? Sebab tekak kita sedap. Tekak kita sihat. Tapi kalau tekak dah sihat, warilah peha ayam ke, peha itik ke, peha kambing ke, peha apa ke, wari depan ada dah. Wari ke peha kibah ke, wari peha uta ke, ada ambo dah. Ambo dah. Lepas tu nyakit pula banyak. Macam-macam nyakit. Ni tak boleh kolesterol ni. Ni kolesterol tinggi ni. Aju nak cacang bahaya ni kolesterol tinggi. Lala tengok saja. Tengok saja je, ambil bau. Bau pun tak boleh. Tekak agak kolesterol lagi. Sampai gitu lalu. Tu. Jadi gitulah kehidupan dunia. Bila Tuhan beri kaya hati. Kita minta supaya Allah Ta'ala campur dalam hati kita kekayaan yang kaya hati. Tu. Maka katanya lagi ahli syekh, ya man bidunya istaghala. Wahai mereka yang dengan dunianya sibuk sangat, yang disibukkan dengan dunia ni. Qad rahu tulul amal. Sesungguhnya memperdaya, menipu akan dia tu oleh panjang angan-angan. Orang ni ditipu oleh panjang angan-angan. Angan-angan nak tu, angan-angan nak ni. Macam-macam angan-angan. Kita ni tak ada harta ni macam-macam angan-angan. Macam-macam cita-cita. Macam-macam janji. Masa tak boleh benda lagi, macam-macam lah. Angan kau tu, angan kau ni, cita-cita kau tu, cita-cita. Dan boleh senyap. Dan boleh kau tak cukup. Kau boleh kau tak cukup. Kau boleh kau tak cukup. Tu. Jadi orang panggil orang yang tertipu dengan angan-angan. Walam yazal fi ghaflatin. Dan sentiasalah dia tu tenggelam dalam lautan kelalaian. Sentiasa dia tu duduk tenggelam dalam lautan kelalaian. Lala sama kita. Pasal kita fikir sama ada ni. Tak cukup sama. Tak cukup sama kehidupan kita. Rasa tak cukup je. Padahal makan kita makan tu bukan kita sekali makan sekawah. Mana 4 kali makan 4 kawah, tu besar juga belanja. Tapi kita makan sepinggan kadang 2-3 suap, 4-5 suap sudah kenyang dah. Sekadar tu je. Bukan kata nanti banyak dah. Tu. Maka sebab itulah orang yang kumpulkan harta ni, dia duduk dalam keadaan lautan kelalaian. Lalai dia. Hatta dana minhu al-ajal. Sehinggalah dia kata sehingga bisa sampai ajal. Bila sampai mati, baru mati dah aku. Duk sibuk sangat dengan hatu dengan hani, dah aku nak buat ibadat dah aku nak taubat dah nak buat kebajikan. Harta banyak, zakat dah keluar, harta banyak, sedekah dah buat. Harta banyak, amal jariah tak buat. Dan baru nak menyesal ke hari tu? Baru nak menyesal. Tak ada peluang. Tu. Kita nak amal kebajikan macam mana dah, kita dah mati dah. Walaupun harta banyak. Mana masyhur lah kita ni orang harta banyak. Masyhur. Tapi harta tu menjadi milik orang belaka. Bila mati je, milik orang. Bukan milik kita. Walaupun 1 sen tak ada milik kita dah. Milik orang dah. Tu, hak tu. Jadi tarekah, jadi aku panggil jadi harta saka, harta peninggalan dah. Bila mati kita.
Ada benda lah kita. Kalau lama ni kita duk sibuk siamalan. Tak ada dah. Tu. Dan dia kata al-mautu ya'ti baghtatan. Dan mati itu datang secara baghtah. Ini secara mengejut mati. Mati ni mari mengejut. Kadang-kadang kita tengah seronok, kadang-kadang kita tengah bersukaria, kadang-kadang kita ni tengah bergembira, kita tengah duduk gelak ketawa, mati. Tu. Dia lain dengan mati orang soleh. Orang soleh nak mati dia mari sakit dulu, sakit lama sebagai kafarah dia. Sebagai menghapuskan dosa-dosa habis belaka, dia dah taubat waktu tu. Dia buat amal zikir ni, mati. Comel tu kan. Ni ada setengah mati dengan saya mengejut. Tu, mati tengah makan, mati dalam restoran, mati dalam tandas, mati tempat-tempat hina. Tu kita tambah tu minta supaya Allah Taala hindarkan kita daripada mati terkejut. Mati kejut. Tak ada persediaan. Sekali-kali dah lagi kita mengucap, dah lagi kita taubat, dah lagi nak mati dah aku, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah ya. Dah ingat, dah apa dah? Dah ingat seketika sebelum daripada kita mati ingat. Dan kita menyebut kalimah Allah, biarlah awal perkataan kita dengan kalimah Allah dan akhir kalam kita dengan kalimah Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan mereka yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Lepas tu amalan belum tidur baca Quran. Sebab kita dah tahu dah kita kedak pagi esok nak bangun ni. Jadi kita tutup dengan kalam Allah, kita tutup dengan nama Allah, kita berzikir dengan nama Allah. Sebelum daripada kita pejam mata dah tahu tidur sudah pagi esok, mati dah tahu. Maka sebab tu kita disuruh sangat kita sudahi akhir kalam kita tu dengan perkataan yang baik, dengan Al-Quran, dengan berzikir dengan nama Allah, sebut nama Allah. Barulah kita akan dapat kebaikan ketika mana hidup di atas dunia, dan apatah lagi di akhirat mudah-mudahan kita akan diri kebaikan yang lebih besar lagi. Tu. Kemudian dia kata wal faqr wal qabru sundukul amal. Mana kubur tu merupakan peti bagi amal, tempat simpanan amal kita, peti. Kubur tu al-qabru sundukul amal. Kubur merupakan peti tempat simpannya segala amalan-amalan kita buat. Kalaulah amalan kebajikan banyak, maka bahagialah kita. Mana kita bawa bekal tu dengan amalan yang banyak, mana dalam peti kita tu banyak amalan. Maksud situ tu disediakan macam-macam nikmat. Sebab tu Nabi sabda, kubur ni satu taman daripada taman-taman syurga. Mana dihiasi kubur kita dengan keelokan, dengan kebaikan, macam-macam nikmat. Belum daripada kita mendapat nikmat syurga lagi. Dan syurga tu kita dah ada dah sebahagian daripada nikmat yang kita kecapi. Allah sedapnya ni. Duduk lama dah apa dalam kubur. Sebab bernikmat-nikmat dah syurga tu. Tu sedap dah. Belum daripada diberikan nikmat yang lebih besar lagi, nikmat syurga. Dan Nabi sabda, ada kalanya kubur ni satu lubang daripada lubang neraka. Mana sunduk kita tu, peti kita rupa-rupa buka tu penuh dengan api, penuh dengan ular, penuh dengan kala jeking. Tengok Allah duduk dalam kubur baru, kena macam-macam dah. Tengok orang tak semayang, orang tak semayang, Allah Ta'ala sediakan dalam kubur seekor ular yang bernama Sujal Aqra. Matanya kemerahan daripada api neraka. Mata merah daripada api neraka, kuku ni daripada besi api neraka. Kuku daripada besi api neraka duk kekal. Orang tak semayang ni duk mencengkam orang tak semayang. Mata tu menakutkan. Sekali dia patuk, Sujal Aqra ni menderita selama 80 tahun. Sakit, tepik orang tak dengar. Orang tak dengar, duk tepik, duk jerit, duk lolong dalam kubur tu. Anak-anak kita, isteri kita ataupun suami kita ni, yang kita tinggal kita banyak dulu, yang kita siang-malam duk kerja, kita tinggal ke dia tu, duk bergalak, duk sukaria, duk tak kenun, melacung tak. Dah ingat ni mak ayah duk dalam kubur ni. Yang duk selama ni duk payah, duk susah payah duk cari harta, duduk menderita, duduk tepik, duk melolong, duk minta tolong, tak ada dengar. Tu. Sebab apa? Sebab sonduk kita tu, peti kita, peti amal kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan maksiat. Bila kita banyak lah benda yang masuk tu dengan cara tak sempurna, bimbang. Kan kata
harta banyak tu dia makan harta haram dah. Tapi kebimbangan bila harta banyak, adalah benda-benda unsur-unsur yang tak baik masuk. Sebab benda dah banyak ni, banyaklah hisap dia. Tu. Tapi kalau sikit, barang tak sikitlah hisap. Cara kita nak melepasi immigration kan di sepadang. Di sepadang kalau tengok barang banyak, dia cek habis. Tengok belaka. Tapi kalau kita beg kecil selas pinggang, ada benda. Ada raba-raba tengok tak ada pun. Lagi. Tapi kalau orang ada banyak barang ni, suruh buka patut kebel pula tengok Allah lambatnya. Tu. Jadi begitulah kehidupan kita. Lalu dia kata isbir ala ahwaliha. Maka bersabarlah oleh kamu di atas penderitaan dunia ni, sabar. Dengan amal yang kita buat, dengan letih penat kita semayang, dengan penat letih kita buat ibadah, sabarlah. Sabar. Dan susah kita, susah kita, payah kita, sabar. Ini negeri tempat ujian. Isbir ala ahwaliha. Maka sabarlah olehmu di atas kesusahan dunia, sabar. La mauta illa bil ajal. Tidak akan ada kematian kecuali bila sampai ajal. Selama mana kita hidup, maka sabarlah. Pastinya dia akan ada ujian. Kita ingat bila kita kena uji susah sikit, ingat Nabi Allah, Nabi susah pada aku lagi. Orang-orang dulu susah pada aku lagi. Kita rasa lapar tak makan. Kita ingat Nabi sampai 3 hari kadang-kadang tak makan. Tak ada makan nak makan. 3 hari tak makan, 3 hari 3 malam. Bukan Nabi saja, ahli keluarga Nabi pun seumpama tu juga 3. Tak ada Nabi kenyang 3 hari betul-betul, tak ada. Lepas kita ni berapa? 5 kali sehari makan. 5 kali sehari makan. Makan tu bukan makan rengang-rengang. Bukan kata makan pagi makan kepuk, tengah hari makan jepuk, petang makan kopopia, malam makan karipak, tengah malam makan makan kuih apa. Ada. Kita daripada pagi dah. Pagi nasi lemak dah. Pukul 12 nasi biryani. Pukul 4 pula tu nasi dagang pula. Lepas tu malam pula nasi goreng kapung pula. Tengah malam pula saing ajak keluar. Kena pula roti telur 3 roti. Tu 5 kali. 5 kali. Susahnya kehidupan hamba ni. 5 kali sehari makan. Susah lagi. Tu. Jadi kita susah sikit, cenderung beruk sikit, susah dah. Allah susahnya ada sibuk serabut dah. Tapi tak ada kita buat makan mewah belaka makan. Tu. Dah tengok setara-setara kita kalau duduk di di belah-belah Afrika ni, Allah siapa besar perut-perut, besar kepala-kepala, sebab apa? Sebab makanan tak ada. Kan tak ada. Minum air iruk di air duduk dalam pot tepi-tepi jalan gitu. Kita air air bumi lagi, air boring lagi, air paik lagi, macam-macam air kita ni. Banyaknya nikmat. Banyak nikmat. Tapi mulut kita nak kata alhamdulillah sekali pun berat. Berat nak kata alhamdulillah sekali pun bayar. Lepas pada semayang alhamdulillah payah. Senyap je. Dengar tidur. Atas tekak-tekak. Orang sebut alhamdulillah. Ada payah kita ni. Ini kata jauh lah kita ni, jauh. Tu kita tak rasa susah langsung kita ni. Mewah sangat kehidupan kita. Dari segi makanan, pakaian, tengok pakaian kita lah. Tengok masing-masing, tak usah cerita kau orang balik lagi. Buka gobok masing-masing tengok. Banyaknya pakaian aku. Hak mana kaya aku nak buku bawa sama dengan aku dah kubur. Hak mana kaya orang letak sekali dengan aku. Tak ada besar. Dalam banyak-banyak kita 5 gobok tu, hak gantung tu, ada hak daripada Dubai, ada daripada Amerik, daripada Saudi, daripada Madinah, apa gantung belaka ni. Hak jenis hak pakai jubah lah. Hak manek situ, hak gelik situ, gelak sini, bunga situ. Tak, cuba kita bayang. Hak mana kaya orang saruk aku kaya kalau aku mati. Tak ada. Berebut belaka kaya aku nak, orang ni kata aku nak bunga ni, orang nak gelak ni. Tu. Masa ni anak tu duduk telai liur dah. Degak telai liur dah. Aku nak ni lagi. Kalau mak mati nak ni lagi. Tu nak dah. Ayah itu kan. Tengok buka gobok, Allah banyaknya pakaian. Hak mana kaya orang tok. Dengan aku sekali kalau aku mati ni dah banyak-banyak. Ada. Tu.
Pakai yang keluar pagi lain, pakai yang hok gi pazuhur kegi lain, petang pula lain. Pagi lain pula. Lepas tu paisa lain pula. Lepas tu nak tidur sekarang 5-6 pasang sehari pakai. Tahu lah. Banyak kaya dah. Tak kaya lagi saudara tu. Ke nak nanti syarikat gajah duduk kain pelekat tu milik kita baru panggil kaya. Tu banyak kaya lah tu kita tu. Apa sehari tu 5 nalar tukar sama. Tukar lah semua matching tu. Sekeluarga matching. Nak pergi pasar Cawa 3 tak mau nak matching. Nak pergi Maiding pun nak matching belaka. Tu. Inilah kita. Tapi duk ngaku mulut tu susahnya hamba. Susahnya hamba. Mulut. Mulut lembek. Tapi hati tu keras. Mulut lembek tapi hati keras. Maka itulah di antara pesanan setengah daripada ulama kepada kita supaya kita kena berhati-hati dengan dunia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebahagian khutbahnya, seorang mukmin berada di antara dua kecemasan, antara ajal di mana dia tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadanya, dan bila sesudah mati apakah nasib yang ditentukan Allah untuknya. Maka hendaklah seorang hamba menyediakan dirinya, menyediakan dunianya untuk akhiratnya, hidupnya untuk matinya, masa mudanya untuk hari tuanya. Sesungguhnya dunia itu diciptakan untukmu dan kamu diciptakan untuk akhirat. Demi zat yang aku dalam kekuasaannya, tiada tempat kesudahan setelah kiamat kecuali syurga atau neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tusna alaina bidunubina bal la kharhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jal muslimina al muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.